Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syarah lana sudurana. Wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini insya-Allah kita akan menyambung kembali untuk tafsir dan tadabbur kita menerusi surah Al-Mutaffifin, sambungan bagi ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaumin 'azim, yang bermaksud pada hari kiamat yang amat besar akan huru-haranya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita berkenaan dengan kedahsyatan pada hari kiamat. Kedahsyatan pada hari kiamat ke atas golongan mereka yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Jadi Allah Ta'ala jelaskan pada ayat kelima ini kepada golongan Al-Mutaffifin yang mana mereka tidak mempercayai kewujudan atau kedatangan hari kiamah, maka Allah memberikan penerangan kepada mereka bahawasanya hari yang mereka dustakan itu, hari yang mereka mengingkarinya itu adalah merupakan hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat berat. Dan berat dan dahsyatnya adalah kerana siksaan azabnya yang berlaku di mana-mana sahaja dikala manusia berada di mahsyar itu, sehingga manusia dikepung dengan pelbagai bentuk azab dan siksaan dan tidak ada jalan dan ruang bagi mereka untuk melepaskan diri daripadanya. Baik, itu dari sudut tafsir. Dinamakan hari kiamat dengan panggilan azim. Azim maknanya yang terlalu besar. Kenapa diberikan azim? Kerana yang pertama, kata para ulama tafsir, kerana besarnya hari itu, kerana hari itu adalah merupakan hari Allah Subhanahu wa taala menzahirkan keagungannya, kebesarannya, ketuhanannya, keperkasaannya, kerana tidak ada yang memiliki kekuasaan pada hari itu melainkan Allah Ta'ala. Kerana itulah ia disebut sebagai Malik Yaumiddin, Raja atau Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Yang kedua, dinamakan ia sebagai hari yang azim, hari yang besar, agung, adalah kerana ia adalah hari Allah Subhanahu wa taala menzahirkan dan membesarkan agamanya, membesarkan kemenangan kepada orang-orang yang beriman ke atas orang-orang kafir dan zalim, fasik serta munafik. Maka sebab itu hari itu dinamakan hari kebesaran, kerana hari Allah membesarkan, mengagungkan, memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dinamakan azim adalah merujuk kepada jenis dan bentuk azab yang berlaku pada hari kiamat itu adalah merupakan gambaran kepada azab dan juga siksaan yang amat keras dan amat dahsyat, kerana tidak ada kesulitan
tidak ada kepayahan, tidak ada siksaan, tidak ada hukuman dan azab yang jauh lebih berat berbanding daripada hari kiamat tersebut. Itulah yang dinamakan ia sebagai hari azim, yakni hari yang sangat agung dan dahsyat. Baik, sekarang ni kita nak merujuk kepada tadabbur pula bagi ayat yang ke-5. Yang pertama, besar musibah dan huru-hara di hari akhirat. Pertama sekali, pengajaran kat sini menjelaskan bahawasanya huru-hara dan juga bentuk azab ketika mana hari akhirat itu adalah merupakan satu bentuk azab yang amat dahsyat. Dan bentuk huru-haranya itu terbahagi kepada 4. Seperti mana yang saya letakkan di sini. Huru-haranya itu datang dalam 4 bentuk. Yang pertama, matahari yang didekatkan. Dinamakan ia sebagai hari yang agung kerana nak menggambarkan bagaimana kedahsyatan pada peristiwa hari mahsyar itu dikala mana matahari Allah Ta'ala telah didekatkan. Matahari Allah Ta'ala telah didekatkan di atas kepala mereka masing-masing. Seperti mana yang disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, baginda menyatakan bahawasanya akan didekatkan matahari di atas kepala kalian sehingga jarak matahari itu dengan kepala kalian qadri milin aw milain, dengan kadar 1 mil ataupun 2 mil. 1 mil ataupun dengan kadar 2 mil. 1 mil ini ada yang berpandangan 1 jengkal, ada yang berpandangan 2 jengkal. Maka itu adalah gambaran bagaimana matahari didekatkan di atas kepala manusia pada hari kiamat, sehingga kan tidak ada di antara mereka seseorang pun yang dapat melepaskan diri ataupun meneduhkan diri mereka daripada matahari itu, melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan keizinan kepadanya untuk diletakkan mereka di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah peluh yang menyulitkan, iaitu bahana-bahang yang kedua yang menimpa kepada seluruh manusia sehingga tidak ada yang terlepas atau melepaskan diri daripadanya, adalah apabila mereka ditenggelami oleh peluh, lautan peluh yang amat dahsyat. Ini juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap manusia akan mendapat bahagian daripada kesulitan peluh yang mengalir daripada tubuh mereka masing-masing. Kerana kita semua maklumi keadaan manusia pada ketika itu dalam keadaan tidak berpakaian, mereka dalam keadaan bertelanjang, mereka tidak diberikan sebarang pakaian untuk menyelimuti tubuh mereka atau untuk menutupi kepala mereka. Maka disebabkan kerana itu, mereka akan ditenggelami oleh peluh mengikut amalan masing-masing. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan ada sebahagian di antara kamu yang telah pun sampainya peluhnya hingga kepada paras buku lalinya. Ada yang sampai kepada paras lututnya. Ada yang sampai kepada paras pinggangnya. Ada yang sampai kepada paras bahunya. Ada yang sampai kepada paras cuping telinganya. Dan ada yang sampai kepada paras hidungnya. Maka ini adalah beberapa gambaran yang
dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW tentang bagaimana keadaan manusia apabila mereka berhadapan dengan hari yang menakutkan itu, yakni peluh yang menyulitkan mereka. Dan yang ketiganya, urusan besar yang menakutkan. Keadaan yang ketiga yang menyulitkan ke atas mereka itu adalah urusan-urusan yang perlu manusia berhadapan apabila mereka dipanggil untuk dihitung, dihisab dan ditimbang amalan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah urusan yang ditakuti oleh semua orang dikala mana mereka dipanggil untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana urusan perhitungan hisab itu adalah urusan yang lebih menakutkan berbanding berdiri di bawah matahari, berbanding peluh yang menenggelamkan. Kerana urusan besar itu adalah jauh lebih menyiksakan kerana manusia akan berdiri untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat mengatakan 70 tahun, ada riwayat mengatakan 300 tahun, ada riwayat mengatakan 1000 tahun, ada riwayat mengatakan 300 tahun ataupun beberapa ribu tahun. Ya, maknanya itu adalah merupakan satu gambaran bagaimana urusan besar yang amat menyulitkan yang perlu mereka lalui selama ratus atau puluh atau ribu tahun lamanya untuk menyelesaikan urusan mereka di hadapan Allah Ta'ala dan juga di hadapan sekalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lainnya. Maka ini juga adalah merupakan satu urusan besar yang membimbangkan dan juga menjadi satu siksaan dan azab kepada mereka yang menunggu di sepanjang tempoh hisab dan di sepanjang tempoh timbangan al-mizan pada hari kiamat. Dan yang keempat adalah kebesaran Tuhan pada hari mahsyar. Baik, antara musibah itu juga huru-hara pada hari kiamat adalah kebesaran Allah di hari mahsyar. Bagaimana Allah SWT juga akan menzahirkan kebesarannya, kebesaran dirinya di hadapan seluruh makhluknya. Sehingga kan dalam riwayat menyebutkan seperti mana juga ada dinyatakan di dalam ayat Al-Quranul Karim, semua di kalangan makhluk akan merasa takut dikala mana mereka berdiri di hadapan Allah. Ini seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan ingatlah dikala mana neraka Jahannam itu telah dibawa datang pada hari kiamah untuk diperlihatkan kepada golongan orang-orang yang ingkar. Kemudian Allah SWT menyatakan, yauma idzin yatadhakkarul insan. Hari itu Allah menzahirkan kebesaran dirinya sehingga manusia semuanya akan mengingat kembali atas apa yang telah mereka kerjakan sewaktu di dunia dahulu. Jika mereka pernah meninggalkan satu perkara kebaikan, walau sekecil mana pun, maka pasti mereka akan diperingatkan kembali apabila mereka berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan amalan yang sekecil mana pun mereka dapat menebus diri mereka di hadapan Allah Ta'ala dan seluruh para malaikat di sisinya. Begitulah kalau kebaikan yang dilakukan, apatah lagi kalau kejahatan yang dilakukan, maka Allah Ta'ala juga akan menunjukkan kebesaran dirinya untuk membalasi dan menghukumi atas setiap keburukan dan kejahatan yang dilakukan oleh hamba-Nya apabila Allah Ta'ala mengadili ataupun menghisab hamba-hamba-Nya. Baik, maka di sini menunjukkan pada kita, dinamakan ia sebagai hari yang agung juga adalah bersempena dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian kita nak lanjutkan bagi ayat yang ke-6. Baik, pada ayat ke-6 Allah SWT berfirman, Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yang bermaksud hari berdirinya manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Pada ayat ke-6 setelah Allah Ta'ala memberitahu hari kiamat itu adalah merupakan hari yang sangat penting. Hari yang teragung. Hari yang paling besar dalam sejarah hidup manusia. Kemudian Allah menjelaskan lagi kepada kita bagi ayat yang ke-6. Dengan Allah SWT menyatakan, hari kiamat itu adalah di mana hari semua umat manusia wajib berdiri di hadapan Allah, Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan sekalian alam. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya hari kiamat adalah hari di mana semua manusia, baik yang beriman atau kafir, yang kecil maupun yang besar ataupun yang lebih dewasa, dan tak kiralah apa pun latar-latar daripada kehidupan manusia itu, melainkan mereka semuanya akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka kerjakan, dan apa yang telah mereka ungkapkan, dan apa yang telah pun mereka yakinkan. Maka mereka semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Berdirinya mereka di hadapan Allah adalah sebagai berdiri untuk seseorang hamba yang melakukan kesalahan untuk menerima hukuman kesalahan, ataupun berdirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah seorang daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharapkan keampunan dan juga kemaafan daripada Allah Ta'ala ketika mana menghadap dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya setiap di kalangan manusia itu mereka pasti akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah mereka sampaikan. Baik. Maka ini adalah sebagai isyarat yang menunjukkan tidak ada seorang pun daripada manusia yang berjaya untuk melepaskan diri mereka agar tidak menghadap Allah atau tidak perlu berdiri di hadapan Allah, melainkan semuanya pasti akan melalui keadaan-keadaan seperti itu. Baik. Sekarang ni kita nak tengok dari sudut tadaburnya. Dari sudut tadabur yang pertama, kesulitan fitnah di hari perhitungan hisab. Ayat yang ke-6 ini menerangkan kepada kita bagaimana kesulitan yang perlu dilalui oleh semua umat manusia apabila mereka berhadapan dengan saat penghisaban, perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis atau para ulama menerangkan kepada kita di sini antara bentuk fitnah yang amat membebankan, menyulitkan bagi semua umat manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Mereka perlu sekejap ya. Baik, antara bentuk kesulitan fitnah yang berlaku pada setiap hamba Allah Ta'ala di kalangan manusia pada hari perhitungan hisab
Antaranya yang pertama, ketakutan menghadap Allah Ta'ala dengan secara bersendirian. Di sini menunjukkan gambaran di mana Allah Ta'ala menyambung lagi antara bentuk kesulitan pada hari kiamat itu. Selain daripada Allah memberitahu tentang ciri-ciri sifat hari kiamat yang agung, sekarang ni Allah menyambung pula tentang beberapa bentuk kesulitan. Tentang beberapa bentuk kesulitan yang perlu dihadapi oleh seseorang hamba Allah secara bersendirian untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah merupakan keadaan yang menakutkan apabila seseorang berdiri di hadapan Allah dalam keadaan bersendirian, tidak ada yang menemaninya, dan tidak ada di sampingnya pembela, dan tidak ada di sampingnya penterjemah atau penolong, melainkan dirinya dengan Allah Ta'ala semata-mata. Yang kedua, antara bentuk kesulitan, tiada pembela, tiada penolong, tiada tempat memberi pertolongan, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keadaan kesulitan yang pertama adalah bersendirian. Bayangkan kalau seseorang yang hidup bersendirian itu bagaimana. Yang kedua, bukan sekadar mereka itu perlu menjalani kehidupan secara bersendirian, tetapi juga mereka sama sekali dalam bersendirian itu tidak akan mendapat pembelaan, tidak akan mendapat pertolongan, tidak akan mendapat apa kita panggil, bantuan, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekejap ya. Antara bentuk kesulitan lagi dalam berdiri di hadapan Allah adalah perlunya mereka berdiri dalam beberapa riwayat. Sebahagian ulama tafsir menyatakan mereka perlu berdiri selama 70 tahun. Ada yang mengatakan mereka perlu berdiri selama 300 tahun. Ada yang pula mengatakan mereka perlu berdiri selama 1000 tahun. Ada yang pula mengatakan mereka perlu berdiri selama 40,000 tahun. Yang mana tempoh sepanjang hayat manusia berada di mahsyar adalah 50,000 tahun. Itu antara bentuk kesulitannya. Kemudiannya, menerima buku suratan amalan. Antara kesulitan adalah sulit kerana mereka hendak menerima penyerahan buku suratan amalan. Itu juga waktu kesulitan kerana ketakutan manusia untuk menerima penyerahan buku amalan mereka daripada para malaikat raqib dan atid, sama ada daripada arah kanan maupun daripada arah bahagian kiri atau daripada bahagian arah belakang mereka. Maka ini juga adalah merupakan salah satu daripada saat yang begitu menakutkan bagi golongan umat manusia, tak kala mana nama mereka dipanggil untuk diserahkan kepada mereka buku suratan amalan mereka masing-masing, yang bukan sekadar mereka saja yang menyaksikannya, tetapi seluruh para nabi dan rasul, orang-orang yang beriman, dan ibu ayah mereka dan adik-beradik mereka dan seluruh orang yang mengenali mereka. Ini adalah kerana kita sendiri melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran, apabila setiap manusia itu diserahkan buku suratan amalan mereka masing-masing, maka sebahagian mereka ada yang merasakan keberuntungan mereka kerana
dapat menerima buku suratan amalan dengan tangan kanan, namun ada sebahagian mereka yang akan mendapatkan penyesalan kerana menerima buku dengan tangan kiri. Yang seterusnya adalah kesulitan, derita, dahaga dan lapar. Kesulitan, derita, dahaga dan kelaparan. Apabila mereka berdiri di hadapan Allah, antara kesulitan yang perlu dihadapi oleh semua umat manusia tanpa terkecuali di kalangan mereka adalah dalam keadaan yang penuh dahaga dan dalam keadaan yang sangat teramat lapar. Keadaan yang amat dahaga dan keadaan yang tersangat dalam keadaan amat lapar. Ini adalah seperti mana yang disebutkan dalam sebahagian pandangan para ulama yang menyatakan bahawasanya mengikut sebahagian nukilan, iaitu manusia akan merasa teramat dahaga disebabkan kerana kematian mereka di dunia menjadikan mereka tersangat dahaga, ditambahi pula dalam keadaan matahari yang telah menghampiri diri mereka di padang mahsyar, maka menambahkan lagi kedahagaan itu. Sehinggalah mereka merasakan seolah-olah mereka tidak diberi minum selama lebih daripada 70 tahun. Wallahu ta'ala alam. Itu adalah sebahagian nukilan yang diceritakan. Manakala kelaparan mereka itu adalah seolah-olah mereka yang tidak mencukupi bekalan makanan dan juga bekalan minuman, seperti perjalanan 40 hari ataupun 40 tahun, 40 malam lamanya, maka itu adalah merupakan sebahagian daripada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keadaan lapar ataupun keadaan dahaga yang dilalui oleh manusia. Melainkan di sana orang-orang yang selalu melazimi dengan ibadah puasa atau memberi makan kepada orang yang lapar, melapangkan orang yang dalam kesulitan. Melainkan amalan-amalan yang seperti itu akan mempermudahkan baginya jalan untuk ia menghilangkan kedahagaan dan kelaparan. Kemudian yang ketiga, paparan amalan. Paparan amalan. Antara bentuk kesulitan di kala mana saat manusia perlu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara bentuk yang dipaparkan daripada amalan-amalan mereka itu adalah daripada segala bentuk amalan. Sama ada daripada amalan yang baik ataupun daripada amalan yang buruk. Sama ada daripada amalan yang kecil maupun daripada sebesar-besar amalan. Maka semuanya ini akan dipamerkan, akan dipaparkan dan akan dipertontonkan dan ditayangkan supaya ia menjadi pandangan khalayak orang ramai, menyebabkan lebih bertambah pengenalan orang kepada orang itu, dan dalam masa yang sama paparan amalan atas apa yang mereka kerjakan itu adalah merupakan salah satu daripada bentuk azab yang amat memudaratkan. Kemudian yang seterusnya soalan hisab. Soalan hisab dan pertanyaan yang amat sulit. Keadaan yang sulit itu lagi adalah apabila setiap orang yang berdiri di hadapan Allah, mereka perlu untuk melalui proses hisab. Sama ada hisab yang mudah ataupun hisab yang payah. Bagi mereka yang mendapat hisab yang mudah,
maka kesulitan mereka berdiri di hadapan Allah tidak melebihi daripada kadar orang yang menunaikan solat fardu di dunia. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang telah pun mendapat hisab yang sulit, yang mana Allah sebut dalam Quran fasaufa yuhasabu hisaban, di mana Allah Taala menyebutkan mereka akan dihisab dengan hisab yang amat sulit. Sekejap ya. Assalamualaikum. Ini saya. Oh, kejap nanti. Manakala bagi mereka yang mendapat hisab yang sulit, maka penghisaban yang sulit itu menyebabkan seseorang perlu berdiri di hadapan Allah sehingga dibiarkan ribuan tahun lamanya kerana mendapat hisab yang sukar. Selain daripada kesukaran mereka berhadapan dengan soalan Allah di hari akhirat, selain daripada perasaan malu, perasaan takut, perasaan bimbang kerana setiap amalan mereka telah dipaparkan dan telah pun menjadi tontonan. Kemudian seterusnya penyaksian amalan. Mereka juga mendapat kesulitan apabila setiap amalan yang mereka kerjakan akan dihadirkan saksi-saksinya, ya, untuk memberikan persaksian dan perakuan di atas setiap amalan yang mereka kerjakan. Maka setiap saksi tidak akan berpihak kepada manusia, sebaliknya setiap saksi itu daripada batang tubuh badan mereka sendiri dan seluruh anggota tubuh mereka, selain daripada semua manusia yang ada di sampingnya, yang mengenalinya, yang sezaman dengannya, akan tetap akan hadir di hadapan Allah Ta'ala untuk memberikan persaksian di atas apa yang telah mereka lihat dan apa yang telah mereka saksikan, ya, sewaktu di dunia dahulu. Dan yang seterusnya tidak berpakaian berkaki ayam dan tidak berkhitan. Bahkan di antara bentuk kesulitan yang bertambah-tambah lagi yang perlu untuk mereka berhadapan dengannya, iaitu adalah apabila setiap manusia berada di mahsyar itu seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, hufatan, dalam keadaan yang miskin, sehingga kan mereka tidak memiliki sepatu untuk dipakai di kaki mereka. Apatah lagi mereka itu adalah dalam keadaan bertelanjang dan juga dalam keadaan tidak berkhatat. Ini juga menambahkan lagi kesulitan bagi mereka kerana tidak ada pakaian yang menutupi tubuh, bukan sekadar keadaan yang panas yang berada di sekeliling mereka, tapi dalam keadaan perasaan malu, perasaan segan kerana mereka tidak berpakaian dan sesiapa saja boleh memandang ke arah mereka walaupun setiap urusan manusia akan disibukkan oleh mereka akan diri masing-masing. Namun di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya beberapa kesulitan inilah yang perlu untuk ditanggung oleh manusia pada hari kiamat kelak. Antara salah satu daripadanya untuk mereka berhadapan dengan kesulitan itu adalah dengan mereka membuat persediaan menghadapi hari penghisaban. Baik, perkara yang kedua, memohon berlindung dari musibah dan azab hari kebangkitan. Seterusnya, pengajaran yang kedua, apabila kita membuat persediaan, antara bentuk persediaan untuk kita menghadapi hari berdirinya kita di hadapan Allah. Ini adalah merupakan di antara hadis yang saya bawakan daripada baginda Nabi SAW. Antaranya
pengajaran yang kedua adalah tuntutan untuk kita mohon berlindung kepada Allah Ta'ala daripada musibah dan azab pada hari mahsyar. Ya, azab pada hari mahsyar. Antara yang paling mudah, yang paling ringan untuk kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada musibah dan azab pada hari mahsyar adalah membaca doa ini sebelum tidur. Ya, dalam hadis ni ada dinyatakan membaca satu doa supaya kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala sebelum kita tidur. Ya, sebelum kita tidur. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW kepada Bashir Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Bashir Al-Ghifari, kaifa anta sani'un fi yawmin yaqumun nasu fihi 300 sanatin li rabbil alamin min ayyamid dunya la ya'tihim fihi khabarun minas sama' wa la yu'maru lahu bil amr. Qala Bashir, al-musta'anu billah. Qala fa idza awaita ila firashik fata'awwadh billah min karbi yaumil qiyamah wa su'ul hisab. Kata Bashir Al-Ghifari radhiyallahu an, di mana tanyanya Bashir, di mana Nabi SAW bertanya kepada Bashir, wahai Bashir, bagaimana keadaan kamu pada hari kiamat apabila kamu melihat manusia itu akan berdiri di hadapan Tuhannya selama 300 tahun. Yang mana 300 tahun dia berdiri di hadapan Tuhannya daripada tahun dunia. Maknanya mereka akan berdiri di hadapan Allah selama 300 tahun dunia. Baik, kemudiannya berkatanya Bashir, aku memohon perlindungan kepada Allah ya Rasulullah, kerana tidak mampu untuk aku berdiri di hadapan Allah Ta'ala selama 300 tahun, yang mana tempoh 300 tahun perumpamaannya adalah seperti kehidupan di dunia. Maka Nabi pun mengajar kepada Bashir Al-Ghifari, kalau kamu nak menghadapi kesulitan pada waktu itu, maka hendaklah kamu apabila kamu nak berbaring di tempat tidur kamu, maka hendaklah kamu terlebih dahulu membacakan dengan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada sebarang kesulitan pada hari kiamat dan sebarang kesulitan pada hari hisab. Jadi ini adalah perkara yang pertama, ya, iaitu kita kena memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kesulitan di padang mahsyar, iaitu yang hujung di situ, iaitu kita baca Allahumma inni a'udzubika min karbi yaumil qiyamah wa su'ul hisab. Ya Allah, aku berlindung atau kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sebarang kesulitan pada hari kiamat dan juga buruknya hisab. Yang kedua, ketika bangun di tengah malam saat hendak melakukan qiyamul lail. Antara pengajaran antara daripada pengajaran yang kedua ini iaitu tuntutan untuk kita memohon lagi perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada mendapat kesulitan pada hari penghisaban itu adalah selain daripada sebelum kita tidur malam, yang keduanya adalah dikala mana kita telah terjaga, dikala mana kita telah pun
terjaga di waktu tengah malam, sama ada kita tidur terlebih dahulu, kemudian kita terjaga di waktu tengah malam untuk kita bangun qiyamul lail ataupun solat tahajud walaupun dengan sekadar 2 rakaat, maka janganlah kita meninggalkan termasuk di antara istighfar yang sangat-sangat terbaik, ya, iaitu sayyidu al-istighfar, iaitu penghulu bagi segala istighfar. Cuma selain daripada itu, bila kita terjaga di waktu tengah malam, apabila kita nak bertahajud, di sana juga ada hadis yang dituntut kita membacakannya daripada doa supaya Allah Ta'ala akan melapangkan kita dalam kesulitan pada hari kiamat kelak nanti. Di mana hadis Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, adapun Rasulullah SAW apabila baginda memulakan salat malamnya, kata Aisyah, apabila Nabi SAW memulakan salat malamnya, baginda akan bertakbir sebanyak 10 kali. Baginda akan bertahmid sebanyak 10 kali. Baginda akan bertasbih sebanyak 10 kali. Baginda akan beristighfar sebanyak 10 kali. Kemudian baginda akan membaca doa. Baginda akan membacakan doa seperti bunyi berikut. Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, berilah hidayah kepadaku, rezekikanlah bagiku, dan afiatkanlah aku. Kemudian di hujung itu disebutkan wa yata'awwadhu min dhiqil maqam yaumal qiyamah. Di hujung itu juga boleh ditambahi dengan makna ya Allah ya Tuhan kami, dan ampunkanlah dosa kami, serta berilah petunjuk kepada kami, dan rezekikanlah bagi kami, dan sihatkanlah bagi kami. Ini adalah merupakan di antara doa yang perlu untuk kita bangun, membacakan doa ini untuk diri kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala, agar seseorang itu akan keselamat daripada sebarang kesulitan ataupun kesusahan yang perlu untuk dilalui apabila berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi boleh hafal ya, doa ni dibaca bila kita nak bangun sembahyang malam. Yang tadi itu kita minta berlindung pada Allah dari kesulitan pada hari kiamat sebelum tidur. Ya. Yang ni kita baca bila bangun solat malam. Sebelum memulakan solat malam, kita baca dulu zikir takbir 10, tahmid 10, tasbih 10, istighfar 10, dan kemudian membacakan doa tersebut dalam tahiyat akhir kita. Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini, ya Allah, ampunkan dosaku, berilah hidayah padaku, dan rezekikanlah bagiku, dan aku berlindung kepadamu daripada dhiqil maqam, iaitu kesempitan kedudukan seseorang pada hari kiamat. Okey. Itu di antara beberapa perkara yang boleh kita ambil. Sekarang ni kita nak pergi kepada ayat yang ke-7. Baik, pada ayat yang ke-7 Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Yang bermaksud, sesekali tidak sepatutnya mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan akan hari kiamat. Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berdosa itu
didaftarkan di dalam sijjin. Okey. Baik, berdasarkan kepada ayat yang ketujuh, setelah mana Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang bagaimanakah nasib bintangan, kesulitan, halangan yang dilalui oleh manusia saat ketika mana mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi pada ayat ini pula Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita bahawasanya antara kesulitan yang seterusnya selain daripada kesulitan mereka perlu berdiri di hadapan Allah, dan pada ayat yang ketujuh ini Allah menyambung sambungan kesulitan yang perlu dihadapi oleh manusia, iaitu kesulitan saat mana mereka menerima buku suratan amalan. Saat ketika mana mereka menerima buku suratan amalan. Ya. Di mana bagi mereka yang menerima buku suratan amalan dalam ayat yang ketujuh ini, maknanya dalam keadaan yang buruk, jika mereka menerima buku suratan amalan itu dengan secara ashabus shimal, ini melalui tangan kiri mereka, atau ashabul wara, iaitu melalui arah belakang mereka, daripada arah tangan belakang di bahagian belakang ataupun daripada arah tangan kiri mereka, maka mereka yang seperti ini buku suratan amalan mereka akan disimpan di dalam simpanan as-sijjin. Di dalam simpanan as-sijjin. Baik. Jadi maknanya bagi ayat yang ketujuh ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu amaran keras dan memberikan ancaman kepada golongan mereka yang fujar. Ya, mereka yang fujar, iaitu orang-orang yang melampaui batas. Di antara amaran yang Allah beri kepada mereka adalah apabila Allah berjanji akan meletakkan roh mereka atau buku suratan amalan mereka, ya, roh mereka atau buku suratan amalan mereka yang buruk, ya, daripada perbuatan dosa, daripada perbuatan kufur dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan buku suratan amalan mereka itu ke dalam lubang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, selaras dengan tempat tuan empunya buku itu, yang juga kelak akan dihumbankan ke dalam as-sijjin, ya, iaitu ke dalam salah satu lembah yang ada di dalam neraka Jahannam, atau kita akan lihat nanti apakah perbahasan para ulama mengenai as-sijjin. Baik, sekarang ni kita nak tengok dari sudut tadaburnya. Okey, yang pertama, golongan yang malang dan celaka kerana buruk tempat kembali rohnya. Siapakah golongan yang malang dan celaka? Yakni golongan al-fujjar. Kerana golongan al-fujjar ini digelar mereka sebagai golongan yang celaka atau golongan yang malang disebabkan kerana tempat kembali roh dan jasad mereka setelah kematian mereka adalah di tempat yang terhina, atau di tempat yang terkeji, atau di tempat yang penuh dengan penyiksaan dan hukuman serta azab. Seperti mana Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-7 di sini, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya orang-orang yang fujar dan juga buku suratan amalan mereka, kedua-dua mereka dan sebuku mereka akan ditempatkan di dalam salah sebuah lembah yang berada di dalam api neraka Jahannam. Maka di sini ada 3 pendapat para ulama dalam menafsirkan maksud as-sijjin, ya, bagi maksud as-sijjin. Baik, yang pertama, sijjin itu ditafsirkan oleh sebahagian para ulama memberi kepada maksud lubang sempit
yang berada di perut bumi yang ketujuh. Jadi ada pendapat para ulama yang berpandangan as-sijjin itu adalah merupakan salah satu daripada perut bumi yang berada di lapis yang terbawah sekali, yakni pada lapis yang ketujuh. Ya, jadi ada yang berpandangan di situlah sijjin, tempat Allah SWT akan menyimpan roh orang-orang yang tidak beriman atau roh orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala akan menyimpan mereka di situ, yakni di sijjin, sehinggalah tiupan sangkakala yang seterusnya dibangkitkan manusia atau dikeluarkan manusia daripada perut bumi yang ketujuh itu, yang sangat sempit menurut sebahagian tafsiran para ulama kepada makna as-sijjin. Yang kedua, ada pula berpandangan sijjin itu adalah sebuah perigi yang berada dalam neraka Jahannam. Sijjin itu adalah merupakan nama bagi sebuah perigi yang berada di dalam neraka Jahannam, yang mana dipanggilnya perigi itu sebagai salah satu daripada nama bagi lapis bumi yang ketujuh, yang juga ia menjadi tempat simpanan roh, ya, tempat simpanan roh ataupun juga tempat simpanan amalan orang-orang yang tidak beriman, yang mana ditempatkan amalan mereka itu di dalam perigi yang ketujuh yang terdapat di dalam neraka Jahannam. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, penjara di dalam neraka. Ada yang berpendapat bahawasanya apa yang dimaksudkan dengan sijjin itu adalah merupakan salah satu daripada penjara. Salah satu daripada penjara yang di mana dia adalah penjara yang diperbuat khusus kepada golongan-golongan fujar di atas segala bentuk kedurhakaan, bentuk kezaliman dan sebagainya yang telah mereka lakukan, sehinggakan diri mereka dan amalan mereka kedua-duanya akan ditempatkan ke dalam neraka, ke dalam perigi neraka Jahannam. Okey, baik. Kemudian kita nak tengok tadabbur yang kedua, iaitu sifat golongan orang-orang yang fujar. Oleh kerana pada ayat yang ketujuh ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita mengenai golongan al-fujar dan juga tempat kembali mereka. Sekarang ni kita nak tengok dari sudut tadabbur yang kedua, siapakah golongan-golongan fujar itu dan apakah bentuk sifat mereka. Baik, kita tengok yang pertama, mencabuli hak Allah dan hak manusia. Mencabuli hak Allah dan juga hak manusia. Antara salah satu daripada sifat golongan-golongan fujar ini adalah mereka suka mencerobohi hak Allah Ta'ala dan juga mereka juga suka untuk mencerobohi hak sesama manusia. Antara maksud mencabuli hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah seperti mereka mendakwa adanya berhala, adanya Tuhan yang disembah, yang diminta tolong, yang memberikan kesembuhan dan memberikan rezeki selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga sifat mencabuli hak yang telah dilakukan oleh kalangan di antara umat manusia, ya, kalangan di antara umat
umat manusia. Baik. Itu adalah merupakan di antara sifat yang pertama yang diterangkan siapakah itu golongan yang fujar, ya, iaitu mereka yang suka melanggari, mencabuli, mencerobohi hak Allah Ta'ala dan juga hak manusia. Sebaliknya, golongan-golongan yang bukan ahli fujar, ya, mereka sentiasa tidak akan mencabuli hak Allah, mereka berhati-hati, mereka berwaspada, ya, dalam masa yang sama mereka juga tidak suka menyakiti sesama manusia atau mengambil hak mereka dan mencurinya. Tidak. Yang kedua, golongan fujar adalah orang yang suka melakukan kezaliman dan menceroboh hak. Di antara bentuk sifat golongan-golongan fujar, kalau kita lihat kepada beberapa ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah SWT menyatakan di antara ciri-ciri sifat mereka yang diuji oleh Allah Ta'ala ini, ya, antaranya adalah Allah menguji mereka untuk menjadikan mereka termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman. Adapun orang-orang yang fujar pula sebaliknya, iaitu mereka pula suka melakukan kezaliman dan menceroboh hak yang bukan merupakan haknya. Ya, seperti benda itu bukan merupakan haknya, tapi dia mengambil sesuatu yang bukan daripada haknya. Maka ini adalah merupakan salah satu daripada kita sebut sebagai salah satu daripada isyarat yang menunjukkan golongan fujar adalah mereka yang menggemari kezaliman, mereka yang menggemari melakukan penindasan, dan juga mereka memberanikan dan suka melakukan perbuatan-perbuatan zalim, penindasan ke atas orang-orang yang lain. Ya. Yang ketiga, mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Antara maksud kepada golongan al-fujar itu seperti mana yang disebutkan pada perkara yang ketiga, iaitu mereka yang fujar itu suka melakukan dosa secara melampau-lampau atau dengan secara terang-terangan. Maknanya bila mereka melakukan dosa, mereka akan melakukan dosa itu secara terang-terangan, bukan secara tersembunyi. Selain daripada itu juga, mereka apabila melakukan sesuatu dosa, maka mereka akan melakukannya secara terang-terangan. Mereka akan melakukannya secara terang-terangan. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah, di mana Allah menyebutkan bal yuridul insanu liyafjura amamahu. Bahkan ada di antara manusia itu yuridul insan, ada di kalangan mereka yang telah memilih ayyafjura amamahu, iaitu untuk melakukan sesuatu dosa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya itu secara terang-terangan. Okey. Kita berhenti sampai perkara yang ketiga. InsyaAllah nanti kita akan sambungan perkara yang keempat. Sebab dia ada sampai yang ketujuh. Okey, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.